Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis Saudari Siti Hawa Abu Bakar, yang Ustazah hormati lagi segani, yang berhormat Ustaz Hanif Haji Ghazali, Mudir Am Madrasah Zubaidiyah Merbuk yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Dawai, seluruh kepimpinan jawatan kuasa Dewan Muslimat bagi Tanjung Dawai, seluruh warga Madrasah Zubaidiyah Merbuk, ibu-ibu yang dikasihi, angkat tangan ibu-ibu. Ke dah lupa dah ada anak ni? Duk bersila depan Ustazah, teringat dah anak kat rumah. Anak-anak angkat tangan, anak-anak. Kakak-kakak, adik-adik, tuan-puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik pentas terketak-ketak. Tuan-puan apa khabar? Masya Allah. Payah no, nak tanya habak kena bagi pantun 2 kerat. Sehat semua no? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ustazah ni rasa nak tergeliat lidah pun ada juga tuan-puan. Hari Rabu dengan Khamis lepas, Ustazah di Terengganu. Bila pi Terengganu tuan-puan, kita cobalah cakap Terengganu. Duk makan. Ya, tuan puang dah makan ke belum kan ya? Kita cubalah juga. Lepas pada hari Khamis tuan-puan, hari Jumaat pergi ke seminar di Yogyakarta dan di Semarang, Indonesia. Nak tak nak Ustazah nak bagi faham ucapan Ustazah, syarahan Ustazah, jadi kita kena cuba cakap Indonesia. Nasib baik dulu suka tengok sinetron. Ketika Cinta Bertasbih kan. Jadi bolehlah sikit sebanyak cakap Indonesia. Bunda, kan ya, ibu-ibu, bunda, gimana kabarnya? Macam tu lah. Masya Allah, Sabtu Ahad tu tuan-puan sekalian cakap Indonesia je. Sampai pengacara Majlis Indonesia tu kata, Ustazah ni udah boleh duduk di Indonesia, lancar, fasih bahasa Indonesianya. Ya, kebanyakan nonton sinetron. Dan kemudian hari Rabu tuan-puan sekalian datang ke utara. Dia mula dah nak guna perkataan belatiak ke apa ke, habak ke, apa benda lagi ya. Loklak lah, ketegak lah. Tergeliat tau lidah Ustazah. Sampai semalam duk ceramah-ceramah cakap bahasa Kedah, keluar perkataan langsiak. Marah orang Kedah kat Ustazah. Dia kata, mana ada langsiak Ustazah, tu hantu. Oh, jadi langsir dia tak jadi langsiak no? Langsir tetap langsir. Pasir? Pasiak. Awat lagu tu. Itu saya nak tanya tu, kenapa formula dia tak sama? Kenapa pasir jadi pasiak, langsir tak jadi langsiak? Jadi betul Ustazah. Betul kan? Masya Allah, Masya Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Allah tahu semua bahasa kita.
Kita baru nak belajar sikit-sikit bahasa orang pun tak pandai, tergeliat lidah tuan-puan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala bahasa. Allah menciptakan bahasa-bahasa tersebut. Dan Allah mengetahui segala yang tersurat dan tersirat, yang diperkatakan dengan lidah, yang didengar oleh telinga, maupun yang tersimpan di dalam jiwa raga manusia. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Allah yang maha baik jugalah yang telah mempertemukan kita pada pagi ini. Ya puan-puan para muslimah yang ustazah kasihi sekalian, yang kita harapkan adalah maghfirah, rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tajuk kita apa? Siapa tahu tajuk angkat tangan? Tak ada seorang pun tahu tajuk dah. Cuba saya nak tengok seorang je angkat tangan. Dia tahu tajuk hari ni apa. Siapa tahu tajuk? Angkat tangan. Yang tahu tajuk hari ni dia memang kasyaf. Sebab memang tak ada siapa lagi tahu tajuk pagi ni. Ustazah dijemput untuk bebas memilih apa saja tajuk. Boleh jadi tajuk kita ketika cinta bertasbih. Apa lagi tajuk? Ya macam-macam. Boleh tak jadi tajuk kita syurga yang tidak dirindukan. Ada juga, ni semua cerita filem ni tuan-puan. Tapi hari ini sahabat-sahabat yang ustazah kasihi sekalian, tajuk kita adalah Al-Quran di hatiku. Itu tajuk kita. Ke depan, sekarang bulan Rejab, ba'da Rejab bulan apa? Bulan Sya'ban. Lepas Sya'ban bulan apa? Syawal. Lepas Sya'ban bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan apa tuan-puan sekalian? Bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Ustazah percaya tuan-puan sekalian, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran di peringkat dirinya sendiri, maka dirinya akan jadi lebih baik. Siapa yang memperbaiki hubungan keluarganya dengan Al-Quran, maka keluarganya akan jadi lebih baik. Masyarakat mana, kampung mana, daerah mana, don mana, parlimen mana tuan-puan sekalian yang berusaha memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, maka kawasan itu akan menjadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan wasilah kitab ini, yakni Kitabul Quran, akan mengangkat sesuatu kaum apabila kaum itu mengangkat Al-Quran, dan menghinakan sesuatu kaum, menjatuhkan sesuatu kaum apabila kaum itu meninggalkan Al-Quran. Jadi pokok pangkalnya tuan-puan sekalian apa dia? Di mana Al-Quran dalam hidup kita. Siapa pernah timbang Quran yang kita bawa ni berapa gram? Siapa pernah timbang? Agak-agak antara handphone dengan Al-Quran. Contoh yang ustazah sedang pegang ni tuan-puan, ni 30 juzuk ya. Antara Al-Quran dengan handphone, tuan-puan rasa yang mana lebih berat? Kan ada seorang nak tolong bawa ni, nak tolong pegang. Macam mana ni ustazah? Tengok tangan ustazah. Agak-agak yang mana lebih berat tuan-puan antara Quran yang ustazah pegang kat tangan kanan ni dengan handphone yang ustazah pegang kat tangan kiri ni? Jawabnya handphone. Berat ni tuan-puan. Cuma tak nak sebut jenama je. Quran ni ringan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-puan tahu, bagi orang buta tuan-puan sekalian, mereka nak baca Quran ni, mereka gunakan Quran Braille. Al-Quran Braille ni sahabat-sahabat sekalian, berat dia 1 juzuk 1 kilo. Tuan-puan cuba angkat handbag masing-masing. Berapa kilo agak-agak handbag tu? Ada orang handbag dia 2 kilo dah.
Tak tahu dia bawa apa, lesung batu agaknya. Handbag berat juga tuan-puan, tapi tak ada lah sampai macam Quran Braille. 1 juzuk 1 kilo. Makna kata kalau 30 juzuk berapa tuan-puan? 30 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Dahlah buta tuan-puan. Kalau betul nak rasa nak baca 30 juzuk dengan Quran Braille, maknanya berat dia 30 kilo. Kita mengucapkan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada orang yang berinovasi, yang telah mereka cipta Quran Braille yang boleh diakses melalui handphone. Sebab kalau secara manual tuan-puan sekalian, nak bawa 30 juzuk tu maknanya 30 kilogram. Ibu-ibu, bunda, di mana Al-Quran dalam hidup kita? Di mana Al-Quran? Mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian kita berdoa. Mudah-mudahan pada Jumaat yang penuh barakah ini Allah memustajabkan doa kita semua. Ya, kita berdoa memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, keluarga kita, dengan rahmat ya Al-Quranul Karim. Dan kita sama-sama doakan dalam satu alunan ya doa yang selalu dibaca oleh anak-anak tahfiz ya, anak-anak yang menghafaz Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mengangkat dosa-dosa kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan mengurniakan rahmat dan barakah kepada kita semua. Boleh tuan-puan? Boleh ibu-ibu semua? Hari ni dah keluar suara, dah keluar suara ke belum? Dah menjerit ke belum? Pagi tadi belum menjerit nak kat rumah? Belum nak, masih kontrol ya? Alhamdulillah. Jadi kalau belum, kita sama-sama ya mengalunkan Allahumma arhamna bil Quran. Ustazah nak dengar suara tuan-puan lebih kuat daripada suara ustazah. Boleh nak? Dah makan ke belum? Oh, belum makan. Tadi ustaz duk habaq suruh pergi masjid mana tadi makan free. Lepas ni boleh pergi ya, Masjid Bushra. Masya Allah, patut nama dia Bushra. Bushra ni makna yang membawa rasa gembira. Makan ni gembira tak? Gembira. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'al warzuqna tilawatahu فالنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih bunda-bunda yang dikasihi semua.
Agak-agaknya tuan-puan sekalian, bagaimana untuk untuk jadikan semoga Al-Quran itu dekat di hati kita, dalam hati kita. Berkali-kali dah tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita semua supaya tahu bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah. Datang dari Allah. Sesuatu yang datang daripada Allah, tuan-puan sekalian, kita nak sambut lagu mana? Sesuatu yang datang daripada Allah yang maha kaya, Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, kita nak santuni lagu mana, tuan-puan sekalian? Itu adalah soalan yang patut kita tanya kepada diri kita sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah dalam rehlah semasa di Indonesia, tuan-puan, pergi melawat tahfiz Al-Quran di sana. Memang seronok, tuan-puan. Di peringkat kita sekarang ni, kalau kita nak pergi jalan-jalan mana-mana, tuan-puan banyak duit kan? Tadi 13,000 tu Masjid Bushra. Sekali kumpul nak pergi makan pada orang. Maknanya tuan-puan ni semua orang cakap kuat-kuat sikit. Tuan-puan ni maknanya semua orang tak kuat. Ini mesti yang ada terlekat ni. Tak mau juga cakap dia orang kaya. Tuan-puan maknanya adalah orang, tuan-puan kita orang kaya, tuan-puan. Nanti ingatkan Ustazah ya, Ustazah nak cakap pasal bila ada duit banyak jadi orang kaya, pi berjalan. Tapi Ustazah nak mencelah tuan-puan, nak cerita satu cerita dulu. Orang depan ni dia punya tanggungjawab, ingatkan Ustazah. Sebab ini faktor usia. Cerita tak tahu masuk ke mana, nanti dah lupa hujung pangkal. Sebab tuan-puan lambat nak jawab bila Ustazah kata tuan-puan orang kaya, tuan-puan rasa dok tak apa, jangan risau. InsyaAllah lepas ni Yayasan Ustazah akan bagi sedikit bantuan, insyaAllah. Ya, tapi nama-nama senarai penerima tu sudah ada. Lepas ni insyaAllah kat Dewan. Awaknya yang sampai rasa terlekat nak kata yang kita orang kaya tu. Tu nak cerita, ada satu cerita. Masa pergi Indonesia ni, tuan-puan, suami Ustazah Dr. Azhar, dia naik kereta dengan seorang Habib, dibawa oleh orang tahfiz tu lah. Kita panggil dia, nama dia Habib Ali. Jadi bila Ustaz duk tengok keliling kelalang, orang ramai kan sana kan ya. Sana orang dia berapa ratus juta, masya-Allah. Tak ada tempat kosong. Ni banyak ni tempat kosong ni ya. Sana mana ada tempat kosong, dah orang penuh. Jadi Ustaz kata dengan Habib Ali, masya-Allah ya, ramai orang susah. Jadi Habib Ali ni kata, saya pernah naik dengan seorang pemandu Grab. Naik Grab. Sini Grab panggil apa? Grab juga. Oh. Takut ada nama lain. Jadi dia kata satu hari tu saya naik Grab, dan pemandu Grab tu, tuan-puan sekalian, dia kata tolong doakan saya jadi kaya. Dia kata pada Habib Ali ni, tolong doakan saya jadi kaya. Kata Habib Ali ni, tuan-puan sekalian, ya boleh, bisa. Ya, mahu mendoakan itu mudah. Saya boleh mendoakan, saya bisa mendoakan agar anak ini menjadi orang kaya. Tapi sejujurnya saya sudah melihat kamu ini kaya. Faham tak bunda? Kan selalu tengok sinetron. Jadi kata Habib Ali ni, saya tengok kamu ni dah kaya, saya boleh doakan kamu kaya, tapi saya melihat kamu orang kaya. Enggak, kata dia. Ya, saya enggak kaya. Kalau saya kaya, saya tidak akan bawa Grab. Saya pasti akan tinggalkan Grab kalau saya sudah kaya. Jadi kata Habib Ali ni, sahabat-sahabat semua, dia kata, baik. Wahai anak muda, saya ni ada seorang kawan di Jakarta, kawan baik. Dia seorang doktor pakar mata.
Apa kata saya bawa saudara untuk berjumpa dengan sahabat saya, doktor pakar mata, demi untuk menjadikan saudara kaya, mengikut cita rasa saudara. Caranya adalah, mahukah saudara mendermakan, buat pembedahan, buang sebelah mata, juallah pada siapa-siapa pun, insya-Allah 5 juta ringgit Malaysia dalam tangan. Kalau duit Malaysia. Saya tak tahulah kalau duit Indonesia, tak tahu berapa, macam mana nak kira 5 juta ringgit Malaysia, tak tahu nak kata berapa trilion dah. Kalau duit Indonesia. Siapa nak kaya, pergi Indonesia. Kita asyik cerita ratus ribu, juta, ratus ribu, Masya Allah, ya. Jadi kata Habib Ali tadi, mari kita pergi dekat Jakarta, buat pembedahan, buang sebelah mata, 5 juta ringgit Malaysia dalam tangan. Kaya tak? Ada 5 juta? Kaya. Kamu mahu? Kata Habib Ali pada anak muda, kamu mahu? Sebab dengan sebelah mata yang kamu jual, insya-Allah kekayaan dalam fikiran kamu yang berupa wang ringgit kamu akan dapat, tapi sebelah mata kamu dijual. Agak-agak anak muda tu mau ke tak mau, tuan-puan? Bukan 5 juta harganya, Pak. Jadi berapa harga mata kamu? Tidak juga 10 juta. Tidak juga 100 apa entah, tak tahu nak cakap lah apa, wang ringgit, rupiah ni. Maknanya apa, tuan-puan? Mata kita sebelah saja pun tidak boleh diperhargakan dengan wang ringgit. Lebih mahal daripada 1 bilion, tuan-puan sekalian. Sepasang mata pasti lebih mahal, sepasang pendengaran lagi mahal, sepasang tangan, sepasang kaki. Maknanya apa? Kaya ataupun tidak kita sekarang? Kaya. Bau kuat. Ibu-ibu kaya ke miskin? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua ni orang kaya. Kita ada aset yang tak boleh dinilai dengan wang ringgit, tuan-puan sekalian. Takkan kita jual. Kalau betul mengatakan kaya itu wang ringgit, jual. Jual. 5 juta dalam tangan. Tapi tak sama nilai, tuan-puan. Ada mata yang boleh melihat mushaf, yang boleh menikmati bacaan Al-Quran, Masya Allah. Tak ada makna wang ringgit, tuan-puan, kalau Quran tak boleh baca. Tak ada makna wang ringgit, tuan-puan, kalau keluarga kita tak bawa kepada Al-Quranul Karim. Percayalah cakap ustazah, duit nak beli apa je. Betul tak? Tuan-puan makan 1 pinggan, 1 hari berapa pinggan? 2 pinggan. 1 hari makan berapa kali? 4. Sekali itu berapa pinggan? 2. 2 kali 4, 8. Patut sehat orang sini. Tapi apa yang kita makan bukan banyak mana, tuan-puan sekalian. Ustazah pagi tadi breakfast yang paling sedap orang bagi. Apa dia? Pulut ikan masin. Masya Allah, sedapnya. Pulut ikan masin ada nyok. Allah, sedapnya. Nyok. Salah qalqalah dia. Ya, idgham tak cukup ni. Dengan nyok tu. Nyok kukok lagi, Masya Allah. Tergeliat dah lidah ni. Ya, minggu depan saya nak gimana? Pantai Timur, ya, pergi Kelantan, kacak Kelantan pula. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kefasihan kepada lidah, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, baik, kita kembali kepada cerita tadi. Tapi ustazah nak tuan-puan bertenang dan meyakini bahawa kita semua adalah orang kaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya kita ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi kurang bersyukur? Sebab kadang-kadang dalam hidup kita salah pembanding. Salah membandingkan dengan sesuatu. Nabi SAW telah memberikan formulanya, tuan-puan. Dalam urusan dunia, bandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah, orang yang lebih susah. Baru kita akan jadi bersyukur.
Dalam urusan akhirat, bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, yang lebih rajin ibadah, yang lebih alim, yang lebih wara', yang lebih taqwa. Baru kita rasa kita patut bekejar, ya, untuk melakukan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik pada cerita tadi, tuan-puan semua kaya kan? Jadi bila pi mana-mana tuan-puan, cubalah ziarah kita tu diubah daripada semata-mata pi shopping, ya, nak tambah kilo handbag tu, kepada pergi ziarah tempat-tempat penuh rahmah dan barakah, iaitu pusat-pusat pengajian Al-Quran, pusat-pusat pondok-pondok pesantren tahfiz. Ini bukan cerita pi Indonesia tuan-puan, dekat Malaysia, bahkan dekat Kedah negeri tuan-puan ini terlalu banyak pusat-pusat Al-Quran, terlalu banyak. Kita pi. Jadi cerita yang Ustaz dapat ni tuan-puan sekalian daripada sahabat ustazah di Mahat Tahfiz dekat sana tuan-puan sekalian, cerita seorang yang secara zahirnya, kalau kita tengok kekayaan dari sudut keuangan, harta benda, maka dia ni memang dikategorikan sebagai fakir miskin. Maknanya orang susah. Tapi hati orang miskin ke orang kaya ke tuan-puan sekalian, hati ni cerita lain. Kita tak boleh kata orang kaya mesti baik, orang miskin tak baik, ataupun orang miskin mesti baik, orang kaya tak baik. Tak boleh kata, itu benda subjektif tuan-puan sekalian, berbalik kepada hati masing-masing. Jadi samalah tuan-puan sekalian, makcik ni fakir miskin, tapi hati dia tak boleh disekat oleh sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada tak siapa-siapa yang boleh sekat hati kita sekarang? Tak ada. Jadi hati dia tuan-puan sekalian terlalu menginginkan. Menginginkan apa? Terlalu nak sangat membuat sesuatu sumbangan kepada Ma'had Tahfiz. Nak sangat. Kalau saya orang kaya, saya akan buat tahfiz. Kalau saya orang kaya, saya akan buat kelas pengajian Quran. Itu dalam hati, semangat yang ada pada makcik tu tuan-puan. Dan tak ada siapa nak halang cita-cita kita. Siapa nak halang? Sekarang kalau ibu-ibu, bunda-bunda semua tiba-tiba rasa nak letak, ya Allah, aku bercita-cita lah, ya Allah, aku nak buatlah satu pondok tahfiz. Tuan-puan berazam. Cuma jangan cerita dengan orang lagi, takut orang pelekeh kita. Terus lemah semangat. Dalam hati, ya Allah, andai kata aku diberikan kekayaan, aku nak sangat, ya Allah, mendirikan pusat yang mendekatkan orang kepada Al-Quran. Ya, berazam, berniat. Boleh jadi niat walaupun tak terlaksana masa kita hidup, tiba-tiba Allah bagi kita pahala macam orang yang dah buat. Kerana apa? Keikhlasan dalam niat kita. Sama makcik ni tuan-puan sekalian, nak, ya Allah, rasanya lah nak buat tahfiz. Ya, nak tolong tahfiz, anak-anak tu pergi mengaji Quran, seronoknya tengok. Tapi dia fakir miskin tuan-puan. Lalu apa yang dia boleh buat hanyalah sekadar pergi ke pusat tahfiz yang sedia ada milik sahabat ustazah ni. Lalu dia mencari-cari apakah keupayaan derma yang dia boleh berikan. Lalu jawapannya tuan-puan sekalian, keupayaan derma yang dia boleh berikan hanyalah seplastik garam. Garam. Boleh jadi satu plastik, kadang-kadang 2 plastik garam. Sebab ustazah percaya mana-mana tahfiz perlu garam tak? Perlu. Ya, sebab makanan tak letak garam tak sedap lah tuan-puan. Tadi pun pulut tu ikan masin tu pun masin kan, ya, baru dia ada rasa. Jadi dia cuma pergi hantar garam je. Dan kawan ustazah ni bila dia hantar garam tuan-puan, tak sedap hati sebab makcik ni miskin. Jadi sahabat ustazah ni nak bayar lah dia punya garam tu, ni duit nak bayar. Tak payah, saya tak nak bayaran. Sentiasa tanya, perlu garam lagi tak? Cerita garam je makcik ni.
Jenuh agaknya orang tahfiz tu. Makcik ni muka garam je. Tapi tuan-puan sekali, bulan berapa? Bulan 2 dah kan? Ni cerita ni pasal ustazah baru lagi pergi sana tuan-puan, Jumaat lepas. Makna 1 minggu dah lah. Makna kata mungkin hari Jumaat lepas jugalah. Sebab cerita ni diceritakan oleh sahabat ustazah pada hari Ahad baru ni. Dan sahabat ustazah kata 2 hari lepas. Makna 2 hari lepas hari Jumaat ataupun hari Khamis lah, yang sebelum tu. Makcik tu telefon tuan-puan, bagi tahu kepada sahabat ustazah, menangis-nangis dia telefon, nangis. Sahabat ustazah ni rasa cuak juga. Ya, makcik ni kenapa menangis-nangis ni, telefon pagi-pagi buta. Dia kata, ustazah, saya bukan menangis penderitaan, menangis derita, tidak. Saya menangis yang orang kata menangis. Tak tahu orang sini panggil apa. Kalau ustazah, tempat ustazah panggil merugu menangis. Ini panggil apa? Teriak. Yang itulah. Ya. Tapi saya menangis ni, menangis kegembiraan, menangis kesukaan. Saya memang tidak wajar menceritakan kepada ustazah, tapi saya terlalu gembira. Maka saya nak cerita juga dengan ustazah. Ustazah, alhamdulillah, malam tadi Allah telah merezekikan saya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta hati saya, buah hati saya. Dan saat saya menyebut pada ustazah ni, saya masih terbayang di seluruh sudut hidup saya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ustazah, Nabi SAW tidak bercakap apa pun dengan saya kecuali senyum. Dan di antara saya dengan Nabi SAW ada banyak garam. Kalaulah garam yang saya sumbangkan kepada pusat Al-Quran ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadi wasilah saya dapat bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka izinkanlah saya ustazah seumur hayat saya untuk terus menderma garam kepada Ma'had Tahfiz Ustazah, kerana itulah kadar kemampuan saya untuk memberikan sumbangan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-puan, Allah tak pernah sia-siakan orang yang menolong mengangkat Al-Quran dalam dunia ni. Kamu boleh buat cara ni, buat cara ni. Kamu tak mampu, garam pun boleh. Kamu tak mampu, beras pun boleh. Kamu tak mampu, gula pun boleh. Kamu tak mampu, tolong pi sapu je. Kalau ada sampah, pilah, buatlah apa-apa. Orang tak tengok pun tak ada masalah. Biarlah orang tak pandang pun. Sebab kita tak buat kerana manusia, kita buat kerana Allah. Sebab tu kata makcik tu, bila ustazah nak bayar pada saya, bila saya bagi garam tu, saya kata dalam hati saya tak persembahkan ni pada ustazah. Ustazah tak payah risau lah nak bayar-bayar apa semua. Saya persembahkan ni untuk Allah dan Rasul. Hanya ini kemampuan yang saya boleh buat. Masya Allah, tabarakallah. Hari ni tuan-puan, kita kena fikir. Kalau tak nak fikir, fikir. Kalau tak nak fikir, think. Cakap orang putih pula. Kena fikir, sahabat-sahabat semua, apa dia? Apa aku nak buat ya untuk mendaulatkan Al-Quran? Apa aku nak buat ya untuk sama-sama kita ambil tanggungjawab, tuan-puan sekalian, ya, supaya masyarakat kembali kepada Al-Quran. Keliling tuan-puan ada banyak ma'had tahfiz. Ada banyak sekolah-sekolah. Termasuk ni sekolah yang kita sama-sama hadir ni. Masya Allah ya, Ustaz rasa Ustaz datang hari tu lain rupa sekolah ni. Datang kali ni Masya Allah, tabarakallah. Ya, semakin indah, semakin nampak, ya, semakin cantik macam yang kita tengok. Ustaz percaya semua ni daripada ya sokongan dan dokongan banyak pihak. Jadi sahabat-sahabat, para muslimah yang dikasihi sekalian, untuk mendekatkan hidup kita dengan Al-Quranul Karim, ustazah nak berikan formula 5C. 5C.
C yang pertama adalah cinta Al-Quran. Nak dekat dengan Al-Quranul Karim, maka C yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, adalah cinta Al-Quran. Rasa sayang dengan Al-Quran, rasa kasih dengan Al-Quran, rasa nak sentiasa bersama dengan Al-Quran, nak baca Quran, ya, dan sebagainya. Ustazah tak nak ulang dah tuan-puan. Selalu duk sebut mana-mana ceramah pasal Quran, saya akan cakap pasal 7M. Siapa tahu, siapa ingat 7M, sila angkat tangan. Ustaz insya-Allah akan bagi dia hadiah. 7M tuan-puan, tentang kita dan Al-Quran. Siapa yang ingat, sebab ni banyak ceramah Ustaz cakap pasal 7M. Siapa ingat, angkat tangan, cuba cakap 7M, jangan Google. Ya, cuba cakap pasal 7M, Ustaz akan bagi dia hadiah. Kita akan cuba fikir hadiah apa yang kita nak bagi. Soalan ni susah. Siapa dapat jawab, hadiah dia Ustaz kena bagi hadiah yang special. Silakan tuan-puan, apa dia 7M kita dengan Quran? Ada yang boleh jawab? Yang angkat tangan gaul kepala ramai. Ya, masa ni lah kepala nak gatal. Ni yang tahu jawapan ni, 7M ni apa dia? Tak ada yang jawab, jadi ustazah jawab. Ustazah akan bagi hadiah pada diri ustazah sendiri. Ustazah cakap pantas-pantas, tak nak hurai. Cari balik dalam ceramah-ceramah yang dulu-dulu, apa huraian dia. Cakap pasal Quran, 7M masuk dalam kepala. 7M. Kepala, hati, 7M. Sebaiknya tuan-puan tak payah catat. Asyik buku je ingat. Lama-lama buku masuk syurga dulu. Ya, lepas tu dengan buku-buku kita lupa letak kat mana. Cuba ingat. InsyaAllah, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku dengan Quran ni memang kena ingat 7M ni, macam Ustazah beritahu. M yang pertama, mempelajari. 7M ni tuan-puan sekalian, ini aktiviti harian kita kena buat. M yang pertama, mempelajari. Hari ni kita belajar Quran tak? Belajar. Ini kita belajar Quran ni. Ustazah nak cerita pasal Quran. Ustazah bercakap tentang Al-Quran. Jadi pagi Jumaat ni kita buat tak M yang pertama? Alhamdulillah kita sudah buat tuan-puan. Mempelajari Al-Quran. Ustazah nak cerita pada tuan-puan, nak syarah pada tuan-puan, ustazah kena belajar. Ustazah kena ulang kaji. Jadi sama-sama ustazah juga telah mempelajari hari ini, untuk hari ini. M yang kedua adalah mengajarkan. Ajak orang Quran. Ajak orang supaya faham Quran. Didik orang supaya kembali pada Quran. Dakwah orang pada Quran. Itu semua mengajar Al-Quran. Itu M yang kedua. M yang ketiga tuan-puan adalah membaca Al-Quran. Puan-puan dah buat belum M yang ketiga hari ni? Alhamdulillah sudah. Dah baca belum surah Al-Kahfi? Habis dah? Habis? Alhamdulillah. Kalau tak habis, lepas ni perhabis. Ya? So kita dah baca Quran. M yang keempat, menghafaz Al-Quran. Hari ni dah hafaz belum satu ayat? Mula slow dah. Hari ni dah hafaz belum? Dah hafaz ke belum? Belum. Nak hafal tak hari ni? Nak hafal surah apa? Tak fikir lagi. Setiap hari tuan-puan kita hafalkan walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Kalau 10 hari dah jadi 10 ayat. Tahun lepas ada berapa hari? Berapa hari tahun lepas? 365 hari. Hafalnya berapa ayat? Dapat yang ujung yang 5 pun tak apa. 365 hari. Hafal berapa ayat? 5. Alhamdulillah. Hafal berapa? 65. Alhamdulillah. Hafal berapa? 300. Masya Allah. Tabarakallah.
Masalahnya tak buat. Bila tak buat, tahun lepas 365 hari. Tahun sebelum tahun lepas berapa hari? 365 hari. Dah berapa ribu hari dah kita hidup. Hafalnya banyak mana? Hak dululah ustazah masa sekolah rendah tu. Ya, surah Al-Ikhlas tu. Jadi kita tidak mengaktivitikan hafazan. M yang kelima adalah mentadabbur atau memahami Al-Quran. Setiap ayat tu Masya Allah, Tabarakallah, sahabat-sahabat semua, terlalu indah. Siapa yang sudah mulai menikmati keindahan dan kelazatan Al-Quranul Karim, dia tidak mencari. Dia tidak payah tercari-cari keindahan dan kebahagiaan yang lain. Siapa dah menikmati kelazatan setiap kalimah, setiap ayat pada Al-Quranul Karim, maka dia akan terus menggali dalam keindahan lautan Al-Quran itu. Itu M yang kelima. M yang keenam, mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Al-Quran di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan. Ya, di dalamnya ada kisah untuk iktibar, semuanya kita jadikan amalan. Dan M yang ketujuh adalah mendaulatkan Al-Quran. Al-Quran ada syariat yang kena didaulatkan. Al-Quran bukan sekadar kitab biasa, sama sekali bukan. Ia adalah mukjizat kubra yang boleh melemahkan yang lain. Al-Quran ada kekuatan yang maha dahsyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia harus menjadi perlembagaan, syariat, dustur. Kita kena daulatkan Al-Quran, isi kandungan Al-Quranul Karim. 7 perkara ni tuan-puan akan mendatangkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Ada seorang penghafaz Al-Quran, namanya Ustaz Makhyaruddin. Dia hafal Al-Quran ambil masa 54 hari. Masya Allah tak boleh bayang 54 hari. Kita 54 tahun pun tak habis. Ustazah salah baca ke Ustazah? Tak salah baca. 54 hari tuan-puan. Dia buat lagu mana 54 hari boleh hafal Quran? Sebelum 54 hari tu tuan-puan, dia menanam rasa cinta kepada Al-Quran. Dia baca. Dia tak baca semata-mata di rumah, dia kata. Dia bawa Quran tepi bendang, dia bawa Quran tepi sungai, dia bawa Quran sambil melihat pemandangan alam subhanallah yang sangat cantik, sambil dia mengalunkan Al-Quran. Al-Quran, tuan-puan, untuk pengetahuan tuan-puan, bila kita baca, dengar suara kita sendiri kat telinga, irama dia senada. Bacaan tartil kan? Jadi irama dia tu, bacaan tu dia senada. Dia ada cara dia. Dibaca panjang-panjang tuan-puan, lalu suara kita tu adalah suara yang paling kuat memberi kesan kepada diri kita sendiri. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan ya. Walaupun tuan-puan dengar suara ustazah dari sudut sainsnya, dia tidak memberi pengaruh dan kesan yang besar kepada sel tubuh tuan-puan. Sebab tuan-puan tak biasa sangat dengan suara ustazah. Sebab ustazah tak duduk sama dengan tuan-puan kat Tanjung Dawai ni. Kecuali sudah duduk serumah dengan tuan-puan, cakap hari-hari, tu baru biasa. Tuan-puan tak biasa. Tuan-puan paling biasa dengan suara siapa? Ke tak biasa suara sendiri? Sekali bercakap saya tergamam ustazah dengan suara saya. Parau suara saya. Kita paling biasa dengan suara sendiri. Suara kita, bila dia punya intonasi dia seimbang, lama, sama, dia beri kesan kepada sel tubuh kita. Kalau ada kerosakan, dibaik pulih. Masya Allah, subhanallah. Dan orang, dia takkan bercakap nada sama je. Ngantuk orang dengar. Tapi baca Quran tartil, sama. Contoh tuan-puan ya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun.
Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas ila akhir ayat. Tu saya tunjuk contoh. Jadi sama lama itu diambil oleh sel tubuh kita, tuan-puan sekalian. Ada kerosakan, ada kelainan, dia boleh buat adjustment. Masya Allah, subhanallah. Kalau mana-mana sel yang dah tak hidup lagi tu, yang dah mendap tu, dia boleh aktif balik. Masya Allah. Betapa bertuahnya orang yang rajin baca Quran, tuan-puan. Jadi Ustaz Makhyaruddin ni, tuan-puan sekalian, dia buat lagu tu. Sebelum 54 hari yang dia hafal Quran 30 juzuk tu, dia tanam kecintaan, rasa dengan Quran sampai dia kata apa? Saya buat rasa dengan Quran ni sama macam ibu-ibu mengandung. Ibu mengandung dia mengidam kan, tuan-puan? Tuan-puan ingat lagi tak mengidam apa? Kalau lama sangat dah menopause. Tak ingat dah Ustazah. Ngidam apa masa mengandung dulu? Ustaz Makhyaruddin mengidam Al-Quran. Masya Allah, baiknya orang Tanjung Dawai. Ya, masa mengandung mengidam apa? Saya tak ada ngidam apa-apa Ustazah. Ngidam Quran. Masya Allah. Ada ke tak lagu tu? Nak bagi hadiah ni. Tak tahulah Ustazah masa mengandung 9 bulan. Tak boleh buat apa? Nak baca Quran, nak baca Quran, nak baca Quran. Masya Allah. Itu jangan anak 3, lebih 30 anak dia. Tapi kita tak lagu tu, tuan-puan. Tak boleh lah Ustazah baca Quran. Loyo lah. Baru baca 2 ayat nak muntah. Macam mana, tuan-puan? Ustaz Makhyaruddin kata saya buat macam orang mengidam. Kalau tak dapat, meleleh air liur. Tak dapat, tak boleh. Saya nak Quran, saya nak Quran, saya nak Quran. Bila cinta dalam hati terhadap Al-Quran, umpama fotostat. Allah bagi, tuan-puan, Masya Allah. Dia kata apa? Visualisasi dia dah nampak. Dia dah nampak muka surat ni, ayat apa kat atas ni, ayat apa kat bawah ni, macam mana gambaran muka surat tu, dia dah terrakam dalam kepala dia. Allah bagi sebab dia cinta, tuan-puan. Allah Maha Pemurah. Kita dengan Quran bawah cacah ya, tuan-puan. Ada hari ingat, lepas kuliah ni wajib ingatlah tu. Ya, mana Quran mak, mana Quran mak. Lepas tu saya kena datang pula bulan depan. Kita cacah baru, tapi tak apa, kita cuba. Maknanya, tuan-puan, cari jalan supaya rasa cinta. Betul, tak boleh lama-lama sangat, jadi kena bagi laju-laju 5C ni. Ya, kalau balik 1C kan terkilan pula, kata 5. Baru bagi 1. C yang kedua adalah cakna. Cakna, boleh faham tuan-puan makna cakna? Sentiasa ambil peduli tentang Al-Quran. Anak kita pandai ke tak pandai baca Quran? Cakna. Masyarakat kita pandai ke tak pandai baca Quran? Cakna. Kat mana Al-Quran dalam hati masyarakat daerah kita? Cakna. Bagi perhatian, bagi tumpuan, jadikan program-program kita tentang Al-Quran. Ini cakna. Siapa cakna dengan Quran, Quran akan cakna dengan dia. Tuan-puan, kita akan sangat memerlukan Al-Quran, bukan saja masa kita hidup, tapi ingat, kita seorang-seorang kat alam kubur. Seorang-seorang. Siapa pun yang kata kat kita, saya cinta sama awak, saya sayang dengan awak, dia tidak akan masuk kubur liang lahat sama-sama dengan kita. Kecuali dia mati sekali. Makna kata kita seorang-seorang, tuan-puan, alam barzah, dalam liang lahat. Awal-awal lagi Allah akan tunjukkan syafaat ataupun kehebatan Al-Quran, orang yang mengamalkan, yang membaca Al-Quran masa hidup, daripada alam barzah lagi. Menemankan kita. Jadi cahaya dalam kubur kita. Jadi jangan buat tidak cakna dengan Al-Quran. Sebab kita akan bertemu dengan hari yang tidak ada orang pun boleh bersama-sama dengan kita, kecuali Allah izinkan Quran yang kamu hidup dengannya masa di dunia. InsyaAllah kita akan nampak syafaat dan keberkahannya. C yang ketiga adalah curah.
Curah maknanya sebelum curah kena gali, tuan-puan. Betul tak? Nak curah apa kalau tak ada? Jadi sebelum curah kita kena gali. Galilah ilmu Al-Quran. Galilah apa yang ada dalam Al-Quran. Terlalu hebat, terlalu hebat. Mutiaranya, berliannya, Masya Allah. Bila kita dapat mutiara Al-Quran, curahkan, curahkan, curahkan. Curahkan pada anak-anak kita, curahkan pada keluarga kita, curahkan pada masyarakat kita. Nabi SAW, para anbiya, para rasul tidak meninggalkan harta benda kepada umatnya. Tapi apa yang para nabi dan rasul tinggalkan kepada umat? Ilmu. Dan Nabi SAW secara khusus menyebut, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian pegang betul-betul dua perkara ini, kalian tidak akan sesat. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, si yang keempat adalah curah. Si yang ketiga adalah curah. Nak curah, kena gali. Jadilah kita orang yang sentiasa menggali ilmu Al-Quran, menggali ilmu Quran. Tuan-puan tengok dekat rumah tuan-puan ada banyak tak buku pasal Quran? Ya, kena rajin baca buku tuan-puan sekalian. Tak nak baca, dengar. Dengar ceramah. Saya tak nak baca, saya tak nak dengar. Habis tu lagu mana? Dia antara dua tuan-puan. Tak nak baca, dengar. Dengar sambil-sambil melihat pun boleh. Dengar tanpa melihat pun tak apa. Kalau tengok TV itu melihat, mendengar. Tapi kalau radio tak nampak apa. Jadi tak melihat apa tapi mendengar. Mendengar ni penting. Apa saja yang berkait Quran kita gali sebab kita nak curah. Dan si yang keempat adalah cuba. Ada banyak perkara tentang Quran yang tuan-puan kena cuba. Cuba hafal, cuba faham, cuba amal. Cubalah baca Quran 1 juzuk 1 hari. Berjaya dah ustazah, alhamdulillah. Cubalah baca Quran 2 juzuk 1 hari. Cuba. Boleh dah ustazah hafal 1 ayat 1 hari. Cuba pula 5 ayat 1 hari. Cuba. Ustazah ada salin ni tuan-puan sekalian, seorang wanita namanya Ummu Fatimah. Sekejap ya, saya tengok nama sebenar dia. Usia dia tuan-puan 82 tahun. Dia mula menghafaz Quran usia 70 tahun. Siapa kat sini usia 70 tahun? Angkat tangan. 70 ke? Akan angkat tangan ke? Umur 70. Masya Allah, nampak macam 55. Betul ya akak angkat tangan? Umur 70. Masya Allah. Nanti tolong cerita rahsia kat ustazah. Buat kereta merata. Masya Allah. Rahsia dia apa kak? Masya Allah ya, 70 ya. Boleh hafal Quran ke? Umur 70 boleh? Boleh baca semua elok kan? Masya Allah tuan-puan, umur 70 ni Ustaz tak boleh bayang Ustaz umur 70. Sekarang umur 48 kak, dalam beg ni banyak minyak angin, ubat, semua ada. Berat beg ni, minyak angin, bam, semua, cak gajah, cak rimau. Saya tak boleh bayang umur 70 tuan-puan sekalian. Sungguh saya cakap, tak boleh bayang umur 70. Masya Allah, semoga Allah beri kita kesihatan ya tuan-puan ya, kekuatan, insya-Allah panjang umur dalam ketaatan. Ibu ini tuan-puan, Ummu Muhammad, Ummu Fatimah, anak nama Fatimah ada, Muhammad ada. Umur 70 tahun mulai menghafaz Quran, 12 tahun ambil masa, umur 82 hafal. Bayangkan percubaan dia. Ini cubaan sungguh ni. Ya, dia cuba tu. Kita baru umur 40. Ya, hilang semangat dah. Tak boleh ustazah, akak tak boleh mengapai. Dulu masa beranak, lu urat banyak putih. Mana akak tahu urat putih? Kena pula urat yang mengapai Quran. Tahu tu, ada scan ke?
pandai bagi alasan. Tuan-puan cuba dulu. Urat lain yang putus, urat shopping yang putus. Ini urat hafal Quran dia kata putus. Urat shopping putus. Urat hafal Quran molek-molek ada je. Cuba. Jadi banyak benda kita dah patah semangat dengan Quran. Cuba. Tengok orang yang cuba umur 50 baru nak belajar taranum Quran. Mana ada suara? Ya? Bacanya 5 ayat, air 5 galen. Minum ngaji taranum. Nak pakai suara. Tapi tak apa, cubalah. Dan C yang kelima, tuan-puan, adalah cemerlang. Cemerlang, sahabat-sahabat sekalian, maknanya apa dia? Kita nak membangunkan diri kita, membangunkan keluarga kita, anak-anak kita. Penanda arasnya adalah Al-Quran. Jangan duk apa ni, kita kata puas hatilah anak dah jadi jurutera, jadi hakim, jadi lawyer apa segala, tapi Quran jauh daripada keluarga anak kita, jauh daripada kehidupan anak kita. Mentang-mentang dah cemerlang pencapaian dunia, dah jadi orang terbilang, orang angkat apa segala, bagi harta, bagi pangkat, kita tengok anak kita, ya Allah, sebulan sekali nak ambil Quran pun payah. Kita patut sedih sebagai ibu dan ayah. Tak ada kecemerlangan dengan meninggalkan Quran. Tak ada, tuan-puan. Tak ada pencapaian yang patut dibanggakan sedangkan Quran dibiarkan, Quran ditinggalkan. Nak tak nak, penanda aras kecemerlangan kita adalah Al-Quran. Jadi kalau ambil 5C ni, tuan-puan sekalian, cuba ulang balik. C pertama apa dia? Cinta. C kedua? Cakna. C ketiga? Curah. Sebelum curah kena gali. C keempat? Coba. C kelima? C keenam? See you again. Ya, jadi maknanya bila dah C keenam, maknanya nak habis lah ceramah kita ni. Ya, dah see you again kan? Ya, maknanya kita jumpa akan datang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sangat penting perkara ini, ya, walaupun mungkin ustazah menceritakannya secara sederhana sahaja, tapi sebenarnya tuan-puan sekalian, buatlah sesuatu perubahan kepada hidup kita. Hidup kita insya-Allah pasti akan berubah bila kita mengubah hubungan hati kita, aktiviti harian kita dengan Al-Quranul Karim. Kita kalau tengok TikTok, tuan-puan, tak kira muda, tak kira tua, meniarap semua. Tengok TikTok mula-mula eloklah dengan ceramah ustazah. Ceramah ustazah adalah 2 minit. Lepas tu datang pula hak lain. Datang. Makin sedap, makin sedap, makin sedap. Galit ustazah tengok orang menari sama je. Ya. Tengok orang menari sama pun galit. Kan tak tahu siapa dia menari 5 orang sama je dia punya pergerakan. Galit tengok ustazah dia. Galit-galit 2 jam, tuan-puan. Habis masa kita. Dicuri, diratah oleh kelalaian. Sedangkan sifat orang yang beriman kepada Allah, yang khusyuk, sangat peka soal kelalaian. Sangat peka. Tuan-puan nak formula tidak jadi lalai? Nak tak? Ustazah akan bagi formula tak nak jadi lalai sebagai mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini. Sebab insya-Allah nanti ada untuk serahan bantuan, ya, daripada Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Tak nak jadi lalai ni bukan tuan-puan saja fikir macam mana tak nak jadi lalai. Ustazah juga sama. Banyak kelalaian, banyak kesalahan, banyak kelemahan. Rasa nak cakap dengan diri cukup-cukuplah, hang tua dah. Umur hang 48 tahun dah. Ya, silat-silat esok lusa, ya, tu apa? Hang mati. Macam itulah rasa bercakap dengan diri, ya, tuan-puan sekalian. Supaya apa? Supaya sedar daripada lamunan kelalaian. Lalu di sana ada sebuah hadis Nabi SAW yang memberikan formula supaya kita tidak lalai. Kita buat kerja sikit. Apa kerja dia? Kerja dia pasal kita dengan Quran. Nabi SAW bersabda, fima ma'na, man qama bi'ashari ayatin, barang siapa yang bangun malam, menghidupkan malam dia dengan 10 ayat Al-Quran. Makna kata dia bangun malam, dia bangun tahajud, dia solat,
Dalam solat tu tuan-puan dia baca 10 ayat. Man qama bi'ashari ayatin lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan ditakdirkan ataupun tidak akan dicatat menjadi orang yang lalai. Tidak akan. Masya Allah. Tak akan. Allah akan keluarkan dia daripada kelalaian. Dia tidak akan tercatat, tertulis, tertakdir sebagai orang yang lalai. Siapa dia? Dia bangun malam 10 ayat. 10 ayat ni surah Asy-Syarah berapa ayat? Alam nashrah laka sadrak, 1 ayat. 10 ayat ni banyak ke tuan-puan? Tak banyak pun. Tapi kita bangun malam, kita ingat kepada Allah, kita baca Al-Quran 10 ayat. Lam yuktab minal ghafilin. Maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga kita. Elok-elok nak lalai, teringat dalam hati, cukuplah setengah jam dah ni. Kita pun letak handphone kita mana yang tak bermanfaat. Yang bermanfaat silakan. Kemudian Nabi sebut man qama bimi'ati ayah, dan siapa yang bangun malam tuan-puan menghidupkan malam dengan 100 ayat Al-Quran, 100 ayat. Banyak hafazan dia, ataupun dia buka Quran, dia baca masa solat tu. Kena pandai-pandai lah teknik dia. Baca Quran, mungkin letak Quran yang ada tiang tu kan, yang ada dia punya stand tu, letak Quran, kita baca 100 ayat, insya-Allah dapat. Nabi kata apa? Man qama bimi'ati ayah kutiba, dia akan ditakdirkan, akan ditulis minal qanitin, sebagai orang yang kuat ibadah. Qanit maknanya Allah mengiktiraf orang itu ini ahli ibadah. Ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah? Setiap malam bangun 100 ayat. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin, dan barang siapa yang menghidupkan malam dengan 1000 ayat, maka dia akan ditulis daripada orang yang senantiasa perbendaharaan pahala mengalir kepada dia non-stop 24 jam. Dia tidur, dia makan, dia diam, pahalanya mengalir. Subhanallah. Kenapa? Malam tadi dia bangun 1000 ayat. Siang esok kalau dia tidur pun pahalanya mengalir. Tapi solat zuhur kena bangun. Jangan pula faham lain. Ustazah kata tadi baca 1000 ayat malam, siang tak buat apa ustazah, zuhur tak semayang, asar tak semayang, dah pahala mengalir? Tak, yang wajib kena buat. Masya Allah tuan-puan sekalian, demikianlah kemuliaan Al-Quran. Dengan mudah Allah mengangkat kedudukan orang yang memuliakan Al-Quran. Maka buatlah sesuatu tuan-puan. Bangunlah malam untuk 10 ayat, atau bangunlah malam untuk 100 ayat. Dan Masya Allah la quwata illa billah, bagi orang yang Allah berikan kemampuan untuk bangun dengan 1000 ayat. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran, dirahmati dengan Al-Quran, dan kita semua akan dinobatkan menjadi Ahlul Quran. Ustazah ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir, dan mohon maaf atas salah silap ketelanjuran bicara. Terima kasih tuan-puan sekalian. Dan ustazah ingin mengumumkan pelancaran kutipan derma. Ya. Tadi siapa orang kaya? Slow semula dah. Siapa orang kaya tadi? Kita. Cuma jangan bagi mata pula masuk dalam plastik tu. Jadi tuan-puan silakan. Ustazah dalam bab derma ni, ustazah ada motto, ada slogan. Bagi sikit tanda ingat. Jadi boleh 50 sen ya ustazah, 50 kupang. Tak apa, 50 kupang pun tak apa. 5 kupang. 5 kupang 50 sen. Kalau 50 kupang tak ada dah. Masya Allah, baru belajar ilmu tu. 5 kupang tu 50 sen. Masya Allah, bagilah 5 kupang. Balik semula ya, slogan kita apa dia? Bagi sikit tanda ingat, bagi banyak tanda ada, tak bagi langsung tanda
Kedekut. Jadi pilih yang mana, nak bagi banyak, nak bagi sikit, tak bagi langsung. Tu semua tanda-tanda kita. Jadi silakan, waktu ni paling baik ni, masa ni nak jalan. Ya, sebab semua tak nak jadi kedekut, kan? Dan sahabat-sahabat semua, ustazah juga memberi ruang kepada tuan-puan untuk memberi infak kepada tahfiz ustazah, ya. Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz. Pertama, dengar baik-baik. Pertama, ustazah nak jemput tuan-puan dekat apa tadi nama Dun ni? Sungai apa? Tanjung, bukan sungai. Tanjung Dawai. Ustazah nak jemput ya tuan-puan Tanjung Dawai, mari pakat datang ziarah ke tahfiz ustazah di Gombak. Ya, sebelum datang ziarah dulu Facebook. Facebook tahfiz ustazah namanya Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz. Sekarang fasa kedua dah. Fasa pertama alhamdulillah selesai. Fasa kedua, di sana ada hampir 400 orang pelajar. Sekarang mereka tengah SPM ya tuan-puan, lisan SPM untuk pelajar tingkatan 5. Boleh ikuti perkembangan tu di media sosial ustazah juga. Jadi untuk kompleks fasa kedua, kami nak cuba siapkan menjelang Ramadan. Sikit lagi insya-Allah, sikit lagi. Ustazah sangat berharap tuan-puan dapat datang nanti bila siap dah kompleks tu. Ya, sama-sama bersilaturahim di sana. Sebab tahfiz itu adalah hasil daripada sokongan orang ramai. Tak ada dapat sikit pembantuan kerajaan, tak ada. Tapi jumlah seluruh kos tahfiz itu rasanya sudah hampir nak mencecah 20 juta ataupun belasan juta. Bayangkan tuan-puan, daripada tak ada apa-apa pun kami cuma kaya mata, kaya telinga tadi kan ya. Tak tahu datang mana tuan-puan, masya-Allah, Allah mudahkan. Ya. Dan yang kedua, tuan-puan boleh menyumbangkan infak dengan mendapatkan buah tangan daripada ustazah. Ustazah buat satu kotak buah tangan untuk tuan-puan. Dalam kotak tu, atas kotak tu tulis Mihrab Cinta. Biasa ikuti Mihrab Quran kan, pagi-pagi kat Facebook ustazah. Namanya yang ustazah pergi kotak tu Mihrab Cinta. Dalam tu ada Asmaullahil Husna. Dalam tu ada kata-kata hikmah daripada ustazah. Dan dalam tu ada wangian mihrab, kasturi dan oud. Tuan-puan campurkan dua tu, letak dekat sajadah, letak kat telekung. Aura kita bila kita ibadah tu rasa lebih sedap. Tak ada lah bau belacan kering ke apa ke, bau ikan masin ke kan. Bila kita nak solat tu bagi rasa bau tu ada bau-bau Madinah sikit lah. Ya, bau-bau gaharu sikit. Jadi kita dah campurkan kat situ. Jadi tuan-puan boleh dapatkan, rasa tak banyak dah tuan-puan ya, dapatkan sebagai sumbangan tuan-puan, kasih sayang tuan-puan kepada kami di Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz. Yang wangian premium juga ada, boleh dapatkan juga di luar sana. Itu saja daripada ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Ya, semoga Allah mengampunkan kita semua, keluar daripada majlis ini dalam keadaan bersih seperti hari yang baru dilahirkan. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan ada nak tanya soalan apa ke? Ini dibagi ruangan soal jawab ni. Ada soalan tak, angkat tangan kalau ada soalan. Ada soalan ya? Tu soalan ke tu? Sila tuan. Ada mic tak? Ustaz tak apa-apa dengar lah.
Ya, boleh ya. Kita tanya soalan kepada ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda ucapkan terima kasih banyak kepada doktor kerana memberi peluang kepada kami untuk membukakan soalan. InsyaAllah. Yang pertama, berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Kita faham di situ makna Allah suruh berlumba-lumba untuk mendapatkan taubat. Kemudian kita rasa terkejut. Allah sediakan syurga tu setinggi langit dan bumi, betul tak? Doktor. Kemudian kita tengok mana neraka. Tapi bila apabila kita ingat, Masya Allah, kuasanya Allah, umrahnya Allah, sifatnya Allah, kita pun tanda di Quran tu, tanda bintang, bintang bulan. Jadi ada sahabat kawan kita berdosa. Jadi adakah berdosa kita tanda di Quran situ sebagai tanda? Buat tanda kat Quran. Ya, tanda bintang situ, tulis kat bulan. Kita boleh buat catatan tersikit. Nah, mungkin kalau kita tak catat, nak cari tempat tu tak ada, tak ingat. Wallahu a'lam. Kalau tanya pandangan ustazah, kita tandakan Quran tu dengan tujuan yang baik, tidak sampai merosakkan kalimah-kalimah yang tertulis pada Quran tersebut. Kita tanda dalam bentuk cara kita pun memberikan kemuliaan kepada Al-Quran, maka tu tak salah. Tapi kalau kita tanda tu macam budak-budak kecil tanda, maknanya habis kotor Quran kita, dia punya simbol entah-entah macam-macam emoji pula kita letak. Itu mungkin sahabat-sahabat sekalian kita boleh katakan macam kita meletakkan sesuatu yang merendahkan ataupun bersanggah dengan sepatutnya kita memuliakan Al-Quran. Tapi ustazah faham, ya, ustazah pun sama juga tuan-puan. Kadang-kadang ada ayat, ya, yang kita nak hafalkan. Ayat macam tadilah ayat yang apa ni yang Hajah baca tadi. Ayat tu sangat memberi kesan pada kita. Sebab ayat tu senang faham. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk muttaqin. Siapa muttaqin tu? Tu kita nak ingat tu. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya pada waktu susah dan senang. Masa miskin pun infak, masa kaya apatah lagi. Wal kadhiminal ghaidh. Orang muttaqin tu siapa dia? Orang yang boleh menahan kemarahan dia. Dia marah, bukan tak marah, tahan. Wal 'afina 'anil nas, dan mudah memberikan kemaafan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. So kita kata, ya Allah, sedapnya, sukanya, kita pun letaklah tanda bintang kat tepi tu, ya, dengan tarikh hari bulan, inilah harinya. Aku betul-betul terasa dengan ayat ni. Kalau tanya pandangan ustazah, tidak apa-apa, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, syukran ustazah. Sama-sama, ya. Ada berapa semua soalan ni? Tak apa, ajar sila. Baik, yang kedua, misalnya sekarang bila rejak ustazah, Ya. kan, banyak guru-guru, tok guru lah, senang kita cakap ustazah, no? Boleh. Zah pandai dah. Sikit-sikit. Mengatakan kelebihan derajat ni sangat banyak. Ya. 3 puasa mulai satu rejak, kan? 2-3 hari pahala macam-macam ya Allah Tuhan. Kemudian 5-6 beristighfar. Setakat yang saya tahu, Rasulullah minta kita istighfar, Ya. sehari sama ada 70 kali atau 100 Rasulullah buat, kan? Ya. Kemudian ni cakap lah, kalau kita hari bulan Rejab ni, bulan Rejab kita hendak berpuasa sampai 100 kali ke beristighfar, kan? Ataupun nak ibadat-ibadat yang lain, baca Quran banyak, pahala banyak. Ya. Jadi saya pun baca tengok kata macam tak ada takut nanti Rasulullah bersabda,
Man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. yang tu yang takut tu. Okey, bulan Rejab memang banyak fadilatnya sahabat-sahabat sekalian, dalam bentuk kita menggandakan amal soleh dan membersihkan hati dan membersihkan diri. Adapun pandangan-pandangan yang mengatakan kalau buat pada hari pertama begini dapat begini, puasa hari kedua dapat begini, puasa hari ketiga dapat begini, ini adalah daripada sumber-sumber yang tidak dapat disahihkan. Ya, maknanya kalau kita tengok pada rujuk pada hadis-hadis sahih, tak ada cerita puasa hari pertama dapat ni, siapa puasa 2 hari dapat ni, siapa puasa 3 hari dapat ni. Secara spesifik tu tidak disebutkan tuan-puan sekalian, tapi yang ada adalah galakkan supaya kita melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh dalam bulan Rejab, ya, dalam bulan Sya'ban, sebagai sebuah persediaan juga tuan-puan untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi memang kalau kita tengok pada para ulama, ya, salafus salih tuan-puan, macam-macam kepelbagaian amalan yang mereka lakukan. Ustazah katalah, ya, tuan-puan kata ada yang puasa 30 hari bulan Rejab. Ya, ada. Ada yang puasa bulan Sya'ban sampai 20 hari, 25 hari. Ya, ada. Bergantung kemampuan masing-masing. Kita tak terima tu sebagai benda yang diwajibkan, tak wajib. Yang penting kadar paling banyak yang kita boleh buat, silakan. Jangan hanya semata-mata nak tiru orang, kemudian menyandarkan dengan hujah-hujah yang tidak jelas, nas yang tidak sahih. Jadi maksud dia, kalau tuan-puan nak buat 30 hari semua nak puasa, silakan. Ya, sebab apa? Atas dasar kita nak buat sebanyak-banyak ibadah yang boleh kita lakukan. Dan memang dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, sebagai nak bagi tahu kan nak masuk Ramadan, memang urusan kita adalah urusan untuk membersihkan diri daripada dosa. Banyakkan istighfar. Nabi SAW yang maksum tu tuan-puan sekalian, istighfar yang Nabi lazimi 70 sampai ke 100 kali sehari. Itu bagi Nabi SAW. Untuk kita yang dosa pagi, petang, siang, malam, dosa hati, dosa mata, dosa fikiran, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, Masya Allah, dosa dengan orang tu, dosa dengan Allah, dosa. Bukan 70 kali tuan-puan, bukan 100 kali. Sebanyak-banyak yang boleh untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutamanya dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Ya, hinggalah kepada akhir, ya, sayyidul istighfar tersebut. Jadi sama-sama kita mengingatkan sahabat-sahabat sekalian, ya, kepada diri kita semua. Kita memang hari ni berapa Rejab dah? 12 Rejab kan? Ke berapa Rejab hari ni? 12 Rejab. Jadi sama-sama tuan-puan perbanyakkan istighfar, banyakkan amal soleh yang berkemampuan untuk puasa sunat, ya. Kita buatlah banyak-banyak puasa dalam bulan Rejab ini. Apatah lagi yang belum qada puasa tu memang kena tarik telinga, ya. Dah masuk Rejab dah, tak settle lagi qada puasa, jangan tangguh-tangguh lagi lah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tuan-puan? Ya, silakan, silakan. Dalam sebuah hadis menyebut Allah, ya, turun ke langit dunia, mengampunkan dosa-dosa, ya, orang yang minta ampun. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, sama sekali kita tidak boleh membayangkan secara zat apa saja bentuk turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana kita membayangkan kepada makhluk. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah tiada bandingannya dengan sesuatu apapun, tidak boleh dan tidak pernah akan sama dengan sesuatu apapun. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai', tak sama dengan apa pun.
Jadi cuma kadang-kadang dalam apa yang kita baca tuan-puan, sama ada pada Al-Quran ataupun pada hadis Nabi SAW, itu adalah percakapan yang sebatas apa yang kita boleh faham. Jadi bila kata turun ke langit dunia, itu bukan dipikirkan secara zatnya, tapi maknanya Allah melapangkan kepada kita semua akan rahmatnya. Rahmat Allah tu memang sudah sangat luas, tapi nak bagi tahu sampai diluaskan lagi, mendekatkan kepada orang yang berdosa, yang minta ampun. Maknanya pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ni sahabat-sahabat semua, sampaikan seolah-olah rahmat itu yang mengejar orang berdosa. Rahmat tu yang datang pada kita yang berdosa. Itu sangat luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Jadi gambaran pada hadis tu, gambaran janganlah kamu terfikir yang Allah tidak akan mengampunkan dosa kamu. Janganlah kamu terfikir yang Allah akan menutup pintu rahmatnya kepada kamu. Bahkan Allah mendekatkan rahmatnya kepada kamu setiap malam. Walaupun rahmat tu sedia luas, tapi Allah dekatkan lagi untuk menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang teruk siapa? Kita buat dosa banyak-banyak, tapi malam buat apa? Buat air liok. Kan? Dah air liok basi. Maksud dia apa dia? Tak puas-puas. Tidur. Sedangkan kita patut rasa apa dia? Patut rasa insaf, sedar. Masa tidur kita sudah sangat banyak, dalam kuliah pun tidur juga. Ya, jadi pada waktu malam biarlah kita buat limitation, ada batas. Ada waktu tidur dan ada waktu kita nak bangun. Sahabat-sahabat sekalian, kebetulan dah tanya pasal malam-malam punya aktiviti kan, ya, bangun berdoa pada Allah. Ada satu perkara yang ustazah nak mengingatkan kita semualah, termasuk diri ustazah. Kita ni kadang-kadang ya banyak menangis urusan dunia, masalah hidup, tekanan, ujian, ya. Banyak tu air mata kita keluar. Berapa baldi dah tuan-puan? Agak-agak lah menangis pasal anak lah, menangis pasal keluarga lah, menangis pasal tak ada duit lah. Berapa baldi dah air mata kita keluar? Sekarang tak payah dah tuan-puan. Kita patut rasa sedar. Sepatutnya air mata kita ni untuk menangisi dosa kita. Menangis banyak-banyak. Banyaknya dosa aku ya Allah. Aku tak bersyukur ya Allah. Ya, aku ni tak buat sungguh-sungguh tanggungjawab ya Allah. Banyaknya kelalaian. Menangis banyak-banyak. Ya, rahmat Allah tu luas. Nanti Allah akan ubah kita jadi yang lebih baik insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, Ustazah kira itulah yang dapat disampaikan pada hari ini. Mungkin banyak soalan-soalan nak tanya, tapi masa kita sangat terbatas. InsyaAllah tuan-puan sekalian, kita bertemu pada masa yang lain. InsyaAllah kita sama-sama doa, kita sama-sama sehat dalam keafiatan insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakillahu khairan jazak diucapkan kepada Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa atas kalam-kalam mutiara-mutiara yang disampaikan kepada kita sebentar tadi. Banyak Ustazah tekankan kepada kita tentang apa ni? Tentang Al-Quran. Alhamdulillah semua masih cakna kan sampai ke tengah hari lah kita kan. Okay, sedikit nak kongsi ataupun nak simpulkan daripada apa yang kita dapat pada mula duha hari ini berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari, yang bermaksud sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengamalkannya. Okay, satu lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yawm al-qiyamati li sahibihi.
Yang bermaksud bacalah Al-Quran kerana ia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Macam Ustazah Habak tadi, ada 3 jenis lah orang yang baca Al-Quran. Ada yang 10 ayat, 100 ayat dan 1000 ayat. Semoga kita ni tergolong dengan orang yang membaca Al-Quran sebanyak 1000 Masya ayat. Allah. Okey, sebelum menghabiskan slot kita pada pagi ini, ingin saya membuat beberapa pengumuman. Yang pertama, pihak majlis menyediakan pemeriksaan kesihatan percuma yang dikelola oleh Dewan Muslimat PAS Kawasan Lubuk dengan kerjasama Pakismo Kedah. Bolehlah cik-cik, kakak-kakak, anak-anak boleh pergi cek, termasuk Ustazah boleh pergi juga. Masya Allah, Masya Allah. Kakak kesihatan hari ni Baru lepas makan ubat darah tinggi. Okey, seterusnya pengumuman kedua, kita ada sediakan sedikit jualan produk keluaran Dewan Muslimat PAS Kawasan Lubuk dengan jenama Mawadah. Ada cincau, Masya Allah. Sedapnya. Sedapnya. Ada minggu sejadah, kereta pisang, buku khatam Al-Quran dan Masya Allah. lain-lain. Yang ketiga, ada booth pendaftaran badan haji. Masya Siapa nak Allah. buat badan haji untuk arwah-arwah yang terdahulu, boleh pergi dekat badan pendaftaran badan haji tepi kereta Ustazah. Okey, yang di bawah khas daripada Hujrah Al-Haramain Travel and Tour Sdn Bhd. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Jemput kepada Ustaz Hanif bin Haji Ghazali untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada Datuk Dr. Ustazah Hafizah Musa. Dipersilakan.